Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Sesi terakhir untuk saya pada tahun ini dan insyaAllah dari jam 2 hingga jam 4. Dan hari ini topik kita basically kita akan cover mengenai cycle pasaran. Struktur kolektif, memahami kaedah letakkan posisi dagangan dalam pasaran, tapi kita akan kompreskan the whole thing mengenai cycle, mengenai structure, mengenai momentum dan juga mengenai target untuk time. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Rosdi, wassalam. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Atirah, wassalam. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Nabil, wassalam. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi, analisa pasaran saya tak buat hari ini. Basically bagi siapa yang tak tahu lagi, cat-cat ni semua, so kita ada, saya nak habiskan topik tu, kita ada satu je topik sebelum kita berhenti rehat dan kita cuti hujung tahun dan minggu depan baru kita start balik Jadi cat ni semua anda boleh dapatkan dekat, kalau siapa yang tak tahu lagi, pergi dekat saya punya social media, dekat profile saya tu ada link untuk Discord dan anda pergi tekan dekat situ dan anda boleh dapatkan semua cat ni dalam Dropbox. Sunbi, salam siang bagi siapa yang tak tahu lagi. Tapi saya nampak semua ni orang yang dah tahu. Bagi siapa yang tak tahu lagi Okey, jadi kita punya mapping ni, ini adalah Elliott Wave. Tapi fahamkan yang berikut. Saya bukan buat Elliott Wave. Apa yang saya buat adalah kepada penggunaan Elliott Wave untuk mapping sequence, siri pergerakan yang wujud dalam pasaran, dan kita akan lihat sama ada siri-siri struktur, dan kita akan gunakan korelasi, kita gunakan Fibonacci dan juga kita gunakan momentum serta time untuk melihat apakah highest probability untuk struktur yang ke depan Kenapa kita lukis ke bawah, contohnya untuk US 500 dari sini itu contoh dia lah. Okey, jadi tak ada analisa pasaran, pergi kat profil saya, dapatkan cat-cat tu semua direct Okey, jadi hari ni semalam kita dah cover mengenai yang ini. Okey, yang pertama adalah sifat sifat kepada instrumen. Semalam kita dah cover mengenai sifat instrumen dalam pasaran Ni sebelum anda nak buat apa-apa, kenal dulu instrumen yang anda dagangkan tu Sifat instrumen. Jadi kita lihat kepada basically kepada tiga Yang pertama adalah, Waalaikumsalam Nick. Yang pertama adalah kepada kumpulan aset Apakah instrumen yang kita letakkan sebagai aset adalah seperti benda-benda seperti saham. Okey. Kita lihat kepada equity indices, equity index index equity, dan juga certain type of ETF ETF yang lebih berkaitan dengan pasaran saham bukannya kepada komoditi Ni adalah apa yang kita rangkumkan sebagai aset, di mana pergerakan untuk yang ini adalah 5 secara besarnya. Cat besar dia adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, diikuti oleh pergerakan pembetulan 3 lekuk. Okey, itu adalah untuk kumpulan aset. Okey, maksudnya bila anda buka chart kepada kumpulan berkenaan, bila anda buka contohnya mana-manalah, kita buka Apple.
Contoh bila anda pergi chart dia yang paling besar, ini adalah 5 dan 3. Faham? Tu as simple as that lah. Ini adalah pergerakan yang trending. Ni bila buka chart macam ni, nampak kan apa yang sedang dilihat kan? Nampak kan? Sama ada kita sedang membuat, mana saya punya pen ni semua? Oh, dia pergi ke atas ni. Okey. Okey. Sama ada kita dah membuat satu. Tak dapat. Saya punya pen semua hilang. Lepas update benda tu semua hilang. Patutnya bawah ni saya kena buat balik. Tak apa. Lukis macam ni lah. Mana dia punya ni? Mana dia punya double curve path polyline. Sama ada kita sedang melihat 1, 2, 3, 4, 5 dan kita sedang melihat pergerakan ini. Okey? Sama ada kita sedang membuat satu pembetulan yang lebih besar dekat Apple ni tak sejauh tu lah. Sini. Okey, sama ada ini adalah 5 dan 3 ataupun ini adalah 1, 2, 1, 2 dan ke atas. Maksudnya extension. Tak kisah semua tu. Dia nak buat apa pun tak kisah. Yang kita tahu, kita sedang menjangkakan correction sekarang ni. Nampak dia tak lengkap lagi kan? Kita ambil extension ke, kita ambil dari bawah ke, ni adalah masih lagi dalam correction. Tengok chart besar senang nak tengok. Lepas tu baru pergi kecil. Masalahnya ramai suka buka kecil terus nak trade. Buka 5 minit dia nak trade di sini. Tu masalahnya. Fahamkan apa yang berlaku kat besar dulu. Ini yang kita nampak kan? Boleh? Okey. Itu adalah daripada sudut sifat untuk instrumen aset. Yang kedua adalah kepada komoditi. Jadi ini adalah kumpulan yang kita panggil sebagai kumpulan 5-3 trending. Okey, inilah disebabkan oleh sifat untuk ekonomi itu sendiri di mana kita ada faktor-faktor seperti inflasi, kita ada GDP dan juga pekerjaan yang makin hari makin meningkat. GDP meningkat dan pekerjaan kadar pengangguran kekal rendah. Ni adalah sebabnya kita ada dalam kumpulan aset semakin naik. Inflasi itu kenaikan harga. Apa yang naik? Barang-barang, aset. Itu adalah inflasi lah, kenaikan harga. Okey, itu adalah yang pertama untuk aset. Yang kedua, kita ada kumpulan komoditi. Okey, komoditi. Komoditi ni sendiri terbahagi kepada pecahan-pecahan dia. Kita ada benda-benda seperti soft commodity. Kita ada hard commodity. Dalam hard commodity ni pula, kita ada ni benda-benda yang ditanam. Ini benda-benda yang dilombong. Simple. Hard commodity kita ada precious metal, kita ada industrial metal. Adalah lain, ada pecahan-pecahan dia. Tak kisah semua tu. Basically untuk komoditi kita jangkakan pergerakan 3 dari bawah dari bawah 1, 2, 3 dan selepas tu ke bawah balik. Sebab sekiranya komoditi ni motif itu akan limitkan kepada pergerakan dekat indeks, dekat saham. Faham logik di sebalik dia? Bila kita ambil chart dia, macam mana dengan gold? Macam mana dengan gold? Contohnya, kalau kita buka chart gold, kita akan nampak benda macam ni. Kita akan nampak ini adalah gold. Kita pun nampak 5 dan 3. Macam mana tu? Kita pun akan nampak 5 dan 3. Jadi apa yang kita akan buat adalah, ni 5, 3, ni 5 kan? Kalau kita lihat sekali imbas, anda akan menyatakan ini sebagai satu
2, 3, 4 dan sekarang ni kita jangka extension untuk buat 5. Betul? Anda akan jangkakan ini sebagai 5 dan 3. Itu yang kita nampak. Okey? But beza dia adalah 5 kat sini, kita akan tandakan dia sebagai menghabiskan A. Tu beza dia. Ini menghabiskan A. Dan besar dia nanti akan menghabiskan B, selepas tu adalah C. Okey, ni tetap 5, 3, tetapi menghabiskan correction. Tu beza dia. Ataupun satu alternatif dia, view ini adalah, ini merupakan dilukis sebagai, lukis apa-apa pun betul. 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan pecut ke atas. Satu lagi alternatif dia adalah ini didandakan sebagai 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan pecut ke atas. Satu lagi alternatif dia. Apa lagi alternatif dia? Kalau cerita alternatif nak lukis. Pertama, anda tarik fibo dulu. Dari bawah ni, tarik ke sini. Anda nak tengok level di sini. Sekiranya dia break 1618, anda tak dapat buat dia sebagai A, B, C, W. Itu tak dapat sebab ini melangkaui 1618. Jadi tak ada option ketiga. Sama ada anda sedang melihat option pertama tadi, iaitu ini adalah 1, 2, 3, 4 dan kita jangkakan akan buat 5, ataupun 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan kita sedang menjangkakan pergerakan yang amat kuat, iaitu pergerakan lekuk 3, off 3, off 3. Mana satu yang betul? 3-3 betul. Dua-dua ni betul. Satu lagi adalah ini jatuh berdebu. Ni jatuh, ini dah 5, lepas tu jatuh macam ni. Tu satu lagi view lah. Satu, anda ada dengar orang kata kan, gold akan jatuh teruk. Ni antara sebab dia. Okey? Tu antara sebab dia lah. Orang ada yang kata gold akan jatuh teruk. Of which saya tak nampak lah sebab tu. Kalau gold nak jatuh teruk, US dollar amat-amat kuat, indeks amat-amat kuat, ataupun yen amat-amat lemah, antara tiga. Kalau tu terlalu agresif. Saya ambil yang lebih selamat, iaitu kita katakan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan kita extendkan. Extendkan sebelum kita buat correction yang besar. Klik star. Mana star dia? Tu yang saya cari. Mana star dia? Klik star bawah. Mana Kimi? Dia lepas dia update semua hilang. Remove object. Mana star? Star kat mana? Klik star bawah. Klik star kat bawah. Klik star kat bawah. Mana? Oh, ni dia. Oh, patutlah. Okey. Okey, thank you. Mata tak nampak. Dulu star ni tak kat sini. Star ni kat sini. Sekarang star dah pindah kat bawah. Okey. Dulu star tu atas ni. Tu yang saya cari. Mana star dia? Nak tunjuk favorite object ke? Okey. Itu adalah untuk komoditi. Okey, 3. Even kepada minyak, even kepada yang lain. Kita akan lukis 3. Nombor 3, kumpulan aset adalah currency. Currency.
Di mana pasangan ni 5-3 atau 3-3 je. Wassalam AC Milan. 5-3 atau 3-3, dia tak ada lain. Okey, yang dalam-dalam tu, maksudnya yang besar dia, apa dia punya struktur yang besar. Currency beza dia dengan komoditi adalah sama ada dari bawah ataupun dari atas. Itu je currency. Itu je currency. Sama ada dia dari bawah ni ataupun dari atas ya. Wassalam karim. Okey, itu adalah untuk currency. Di mana ini adalah struktur 3 dan 3. Okey, itu apa yang kita cover semalam. Hari ini kita lanjutkan dengan apa yang 5-3 tu. Apa jenis-jenis pergerakan dia. Apa yang 5-3 tu. Kita pergi kepada 5 dahulu. Kepada yang 5. Dalam Elliott Wave, 5 ni, dia ada 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama adalah impuls biasa. Dalam sistem 3711, impuls biasa. Struktur impuls biasa, okey, struktur impuls biasa, hukum-hukum dia adalah yang pertama, ditandakan menggunakan nombor. Ini adalah fasa yang dikatakan sedang membentuk trend. Yang pertama adalah lekuk 2 kat sini tak boleh melangkaui lekuk 1. Dia tak boleh pergi bawah daripada 1. Dia boleh sama tapi tak boleh bawah daripada 1. Itu yang pertama. Ini untuk impuls. Yang kedua adalah lekuk 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, tapi dia tak boleh paling pendek berbanding dengan 1 dan 5. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, tapi dia tak boleh paling pendek. Kalau 1 panjang, 3 pendek, 5 kena pendek daripada 3. Itu adalah untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga untuk struktur impuls, lekuk 4 tak boleh masuk balik kepala 1. Sini kena ada separation. Dia kena ada bercerai. Dia tak boleh masuk. Dia boleh sama, tapi tak boleh masuk balik. Dia boleh sama. Satu poin pun tak boleh. Dia boleh sama, tapi tak boleh masuk balik 1. Itu adalah untuk impuls. Okey? Ada soalan untuk yang ni? Untuk yang pertama ni. Yang kedua adalah struktur motif. Yang ini yang kita amat tekankan. Okey? Struktur motif. Kalau masuk itu bukan lekuk 4. Simple je. Kalau masuk itu bukan struktur 4. Kalau dia tak sampai kalau ini kita tak dapat nak buat jadi 5. Kadang-kadang ada nampak orang lukis dia 4, 5 kecil macam tu. Kalau tiba-tiba 4 ni masuk, anda cilok dekat sini 3, 4, 5. Kalau tak dapat, dalam momentum tak ada, dalam indikator tak ada, dekat struktur tak nampak, then ini mungkin adalah A, B dan C. Sekiranya dia tidak melangkaui 1618. Ataupun the whole thing merupakan struktur flat. Tu nanti kita tengok apa itu flat.
Okey. Structure motif. Structure motif, syarat-syarat untuk impuls. Tapi ada tambahan dia. Tambahan dia adalah lekuk 3 hendaklah Fibo extension dia daripada 1 dan 2 mencecah 1618. Kita tarik Fibonacci extension daripada 3 tempat ni, lekuk 3 mencecah 1618. Bat, Waalaikumsalam. Kalau tak sampai, ia bukannya motif. Ia adalah impuls. Okey? Nombor 3, C. Lekuk 4 tak boleh retrace Fibo retracement. Lekuk 3 melangkaui 50%. Retracement ini kita ambil Fibonacci retracement. Lekuk 4 tak boleh retrace separuh. Dia boleh sama, dia tak boleh lebih. Ustaz Jebeng, Waalaikumsalam. Dan syarat yang keempat adalah lekuk 5 berakhir dengan divergence. Oscillation divergence. Jadi dari sini price membuat higher high, dekat RSI tak ada higher high. Itu adalah untuk syarat motif. Sebelum kita masuk diagonal, kita lihat hubungan impuls dan motif daripada sudut Fibonacci. Okey, sebab diagonal akan langgar kebanyakan syarat-syarat ni untuk Fibo. Yang pertama, untuk lekuk 2 untuk syarat valid mana-mana retracement 2 dan 4 tu adalah retracement. Syarat untuk retracement yang valid. Yang boleh ditanda. Maksudnya kita boleh letakkan 2 kat situ. Paling minimum Fibo retracement 14.6%. Wassalam. Bila tarik Fibonacci retracement, 2 ni 14.6 je. Itu boleh ditanda. Kalau anda nampak ada dekat stokastik dia reset, dia sikit saja 14.6. Lepas tu memang dia naik, lepas tu baru dia buat yang besar. Tak ada cara lain. Anda kena tandakan sebagai 2. Itu valid. Asalkan dia sampai 14.6. Sama juga dengan 4. Okey. Dua-dua ni, 2 dan 4. Ini adalah untuk 2 dan 4. Kedua-duanya. Okey. Untuk lekuk 2. Target adalah yang bila kita analisa, anda nampak lekuk 1 dah jadi, lekuk 2 dah jadi, dan lekuk 3 sedang berlaku. Okey. Keseluruhan struktur ini, retracement dia, bila anda analisa dan anda menjangka lekuk 2, lekuk 2 dan ini dijangka akan berakhir pada 38.2. Syarat untuk retrace cukup syarat 14.6. Tapi bila anda trading, anda tak jangka 14.6. Anda akan jangka paling kurang adalah 38.2 Fibo retracement. Lazimnya lekuk 2 adalah something kita panggil sebagai creeping setup, di mana dia retrace
50% ataupun lebih daripada lekuk 1. Okey. Daripada sudut fundamental dan sentimen pasaran, apa cerita dia? Katalah ini adalah satu trend yang baru. Kita ada news yang tak cantik. Contoh, apa yang berlaku pada COVID-19. Pasaran jatuh. Lepas tu Fed meeting. Dan lepas tu pasaran naik. Yang pergerakan pertama ni, kalau pakai Fibo retracement untuk berapa peratus apa? Ini semua dalam nota AC Milan. Ada dapat download nota saya kan? Ini semua ada. Kan? Nota-nota saya ni pergi dekat Discord, download dia. Nota ni semua ada daripada 1 sampai 10. Okay? Now, semasa lekuk 1 berlaku, kita tak tahu. Pasaran pun tak tahu market bagus ke tak. Kalau anda ingat semasa kenaikan pertama ni, news dekat CNN, news dekat Bloomberg, news dekat Reuters masih negatif. Betul ke tak ni? Betul ke tak ni kan? Pasaran naik. Okey, lepas tu keluar news tak bagus. Semua yang mula-mula masuk awal ni dia keluar ramai-ramai. Ni lebih pergerakan sentimen. Sebab itu lazimnya anda melihat lekuk 2, lazimnya tak semestinya, lazimnya adalah pergerakan yen dynamic. Maksudnya pergerakan yang laju. Lazim. Tak semestinya tetapi lazim. Bila kita buat ni, kita kena ada satu level yang kita nak tengok. Kalau tak, kita letak je kan. Tarik line, tarik. Semua tempat boleh letak line. Jadi, kita kena ada satu target untuk Fibo. Kita ada satu target untuk level. Sebab tu kita gunakan Fibonacci. Okey? Itu lekuk 2. Ada soalan tak untuk lekuk 2? Lazimnya lekuk 2 sebab ini adalah lebih perasaan, bimbang. Orang tengok market jatuh. Lepas tu start naik balik. Betul ke dia naik? Keluar news 1 je tak cantik, ramai-ramai berjemaah keluar. Tapi market betul-betul buyer memang ready. The big player ready. Ini memang dah reversal dalam pasaran. Liquidity pasaran mencukupi. Dan itu cuma lekuk 2. Itu daripada sudut personality wave ni. Sebab itu lazimnya bila anda melihat lekuk 2, anda akan dapati stokastik dia dalam. Apa LTF? Saya tak tahu. Kalau tanya teknik lain, saya tahu pun saya cakap tak tahu. Tulis panjang. LTF tu apa? Okey, lazimnya, lepas ni kita tengok kepada momentum. Lazimnya, lower time frame. Nanti, kita cerita satu structure dulu, Karim. Dalam ni boleh ada motif. Ini boleh, 5 ni boleh jadi dalam ni. Saya sedang cerita yearly chart. Ambil kau. Mana-mana chart sama je. Benda ni berulang-ulang. Saya sedang cerita tick chart. Sama je, benda dia semua satu ni. Benda ni berlaku semua time frame. Nantilah kita cerita korelasi. Saya nak cerita structure dulu, Bat. Saya nak cerita structure. Kalau tak, kita tak habis topik ni. Okey. Fibonacci. Ada soalan tak untuk lekuk 2? Ada soalan tak untuk lekuk 2? Boleh? Lekuk 2 kaitan dengan Fibonacci. Lazimnya lekuk 2 ni semua dalam nota je sebenarnya. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada seterusnya.
Tu lekuk 2. Untuk tujuan analisa, kita akan target lekuk 2 paling kurang. Maksudnya bila anda nampak lekuk 2 berlaku, tak nak delete tadi. Bila anda nampak 3 lekuk kat sini, berlaku correction. Kan? Ni nak start turun. Dah nampak 3. Dah nampak. Anda nampak 3. 1, 2. Anda nampak 3. Tak apa, tanya. Jangan maaf-maaf, tak payah. Bukan kita baru kenal hari ni, Bat. Okey. Bila kita tarik retracement, anda dapati, 100% kat sini. Anda dapati retracement dia tak sampai 38.2. Mana tak faham, tanya je. Bukan kita tahu saya macam mana kan. Tanya je. Tak ada kecil-kecil hati dengan saya. Esok kita cuti. Minggu depan kita ada lagi. Bila anda dapati dia tak sampai 38.2, 100% dia, dan apa anda buat? Instead of 3, anda extend. Tu yang 3, 7, 11 dan nombor-nombor tu semua. Jadi anda kaitkan ini dengan Fibonacci tadi. Katalah ni retracement kan, Bat? 1, 2, 3. Okey, anda tarik Fibo. Anda tarik Fibo kan. Anda jangka, ini nak sampai 100%. Okey, 100% ini. Ini A, ini zigzag kononnya. Tapi, bila anda tengok 100% kat sini, Nick, benda ni tak ada dalam buku ni. Bila anda melihat, ini adalah lekuk 1. Anda jangka lekuk 2. Okey? Tapi 100% ni bila anda ambil panjang lekuk 1 tu, anda sedang jangka lekuk 2, 100% ni tak sampai pun 38.2. Tak sampai. Ada. Jawapan pendek dia, Yus, ada. Untuk kita nak lihat flat. Tak habis juga. Saya nak curi 2 jam ini. Dah 2.5. Okey, kita jangka dia tak sampai 100% ni, tak sampai. Sepanjang ni lekuk 2 kat sini tak sampai 38.2. Apa kita buat? Anda tak letak entry kat situ. 78.6 level paling power, betul ke tuan? Entah, 618 paling power. Dalam Al-Quran pun bila orang kaji kepada Al-Quran pun 618. Jadi saya tak dapat nak lawan Al-Quran. Yang pengkaji Al-Quran. Satu-satu dulu. Hari ni kita nak cover structure. Jangan cerita pasal distribution dulu, Nabil. Saya cerita distribution, orang pening pula. Satu-satu dulu. Saya nak pergi asas hari ni. Kalau dapat, saya nak lukis support resistance. Habiskan yang asas dulu. Asas ni tak dapat, Fibo ni tak dapat, lain-lain distribution semua hancur. Live kat FB. Kau bayar aku berapa AC9? Nanti saya bagi bank account. Habiskan yang asas dulu Okey. Jadi kalau tak sampai 38.2, then apa yang anda buat adalah anda akan extend kan. Anda jangka ini akan extend lagi ke bawah. Tu extension. Tu yang WXY. Ramai orang takut dengan WXY tu. Tu kunci dia. 38.2. Boleh? Boleh? Fibo ni, lekuk 2. 38.2 dah banyak sangat conteng dah pula. 38.2. Kena padam satu-satu. Sekejap FB free. Masa saya free. Pergi, nanti saya bagi phone number wife saya. Kontak dia. Okey, jadi 2 ni 38.2.
Okey, boleh? Itu lekuk 2 Okey, lekuk 3. Ni adalah untuk kita jangkakan struktur tu habis ke tak. Kalau dia 3 lekuk kat sini tak habis, tak sampai 38.2, kita tak letak entry. Itu filter kita untuk entry lekuk 2. Okey? Boleh. Saya habis yang ni pun saya dah cukup. Okey. Now, yang ketiga. Lekuk 3. Untuk cukup syarat, lekuk 3, untuk cukup syarat adalah 61.8 Fibo extension 1/2. Tarik Fibonacci extension. Jadi kalau dia sampai sini dia 618, itu lekuk 3, itu valid. Itu boleh. Mungkin dia kecil je, lekuk 4, 14.6, lepas tu 5. Cute dia. Itu pun cukup. Itu boleh jadi impulse. Itu cukup syarat untuk jadi impulse. Tapi kalau kita jangka motif, dia kena 1618. Boleh? Okay, now. Dalam analisa, boleh tengok apa yang saya sebut tadi mengenai 618 dan kajian kepada nombor-nombor dalam Al-Quran, even kepada Fibonacci. Fibonacci tu nama yang Kristian punya mubalik tu kan. Sebenarnya kalau anda tahu sejarah mengenai level-level dalam kita panggil sebagai Fibonacci ni, ia banyaknya berkaitan dengan Islamik punya tamadun. Kalau nak tahu, siapa yang rajin pergi carilah benda ni. Bukannya daripada yang Fibo tu. Namanya dia Fibo. Dia yang popular kan dalam penulisan dia. Tapi sebelum tu. Kalau nak tahulah. Okey. Okey, dan nombor-nombor Fibo pun wujud dalam banyak Islamik punya architecture, geometri. Kalau nak tahu dulu-dulu. Okey. Lekuk 3. Jadi syarat untuk minimum dia 61.8. 618. Untuk minimum, cukup syarat. Tapi dalam analisa, bila anda dapati satu struktur yang sedang berjalan, jalan, dan anda sedang jangka lekuk 3. Tak payah. Tapi bagus untuk nak tahu. Ilmu jangan malu nak cari. Jangan malu nak cari ilmu. Tengok YouTube. Habis kalian ni. Okey. Lekuk 3, untuk dalam analisa, anda akan jangkakan lekuk 3 100%. Maksudnya ada tarik Fibonacci paling kurang untuk analisa. Cukup syarat. Boleh tak letak 3? Boleh. 618. Kalau kita jangka dia adalah motif, 3 ni menghabiskan 3. Dan kita akan letakkan dia sebagai target dia adalah 1618. Itu adalah untuk motif. Okey, jadi untuk analisa, anda akan jangka 3 lengkap 100%. Lazimnya apa saya buat adalah, katalah saya sedang lukis. Ni apa yang saya buat lazim. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Bila saya sedang melukis untuk dalam ni, kalau saya jangka ini lekuk 1, ni lekuk 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Bila saya sedang melukis dalam-dalam ni, lekuk 1, lekuk 2, dan kita sedang menjangka lekuk 3 dalam ni. Dalam ni,
saya akan letakkan target 123.6. Kalau anda perasan cat-cat saya, okey. Untuk yang ini, dalam ni 2/3, saya akan targetkan kepada 1618. Bila anda tengok yang ke depan ni, bila saya melukis, saya letak yang depan ni, 2/3. 2/3. Sebab ini adalah, the whole thing adalah structure correction. Untuk lengkapkan A, kita tak pergi dia jauh sangat. Ini mungkin cuma 100% ataupun kurang. Sebabnya kalau saya letak jauh sangat, tengok, saya letak 618 je. Faham? So kalau saya letak jauh sangat, untuk US 500, untuk US 500 ni, saya letak dia 100%, tak ketembus bawah 2 tu. Faham? Anda kena fikir benda-benda macam ni, anda jangka ini tembus ke tak? Kalau anda tak jangka tembus, anda akan ambil yang minimum dia 618, 100, 1236. Tapi, contoh, macam US 100, okay, kita jangka dia tembus. Ini pun dekat. Jadi, untuk yang di sini, kita akan letakkan yang jauh sikit, lekuk 3 dia. Ya, target dia 1618. Sebab ini melengkapkan 3 of 3. Nampak? Ni bukan saya lukis saja-saja. Setiap ni saya kira tau. Orang ingat, oh Zul lukis dia letak itu. Mana dia letak? Saya target. Saya letakkan, saya kira fibo dia 1111 ni. Bukannya letak kalau letak sekejap dia lukis. Tak sampai 5 minit, semua cat lengkap. Semua tu ada target-target dia. Bukan main letak je. Jadi untuk 3 dalam 3, yang 3 dalam ni, kita akan targetkan 1618 kalau dia menghabiskan 3. Untuk lekuk 5 sama macam lekuk kat sini. Faham? Tapi anda kena tengok structure ni semua dia adalah pembetulan atau apa. Kalau dia adalah A, jadi dalam ni kita tak letak 1618. Yes, Sundi. Sipu ni ajar confirm profit kerja. Kalau loss dia bayar balik. Minta duit ke dia, Similan. Minta duit. Minta duit ke dia. Daripada kenapa trade, minta duit dia. Bagi bank account. Faham? Sama juga untuk lekuk 5. Lekuk 5, 123.6. Ataupun kurang. 100, 1236. Okey? Now, lekuk 3. Boleh? Itu kaitan Fibonacci. Anda kena pertimbangkan macam contohnya macam US 500 tadi, kita tak jangka dia tembus ke bawah. Jadi anda kena targetkan yang lebih rendah sikit. Sebab saya kalau letak tinggi sangat, dia tembus. Untuk target, Nabil. Untuk target. 3 dalam 3. Kalau 3 dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini adalah menghabiskan A. Dan A, B, C. Contoh, ni dalam sikit lah. Ni B dan C. Dan ini menghabiskan contohnya adalah 2. Kita tahu 2 tadi jauh. Jadi anda tengok seluruh struktur ni. Kan? Bergantung kepada panjang lekuk 1.
Anda tengoklah kalau 2 ni tak sampai 38.2, anda panjangkan dalam ni. Contoh ni, kalau katalah kita jangka lekuk 2, anda panjangkan lekuk 3 ni. Kalau dia dah jauh sangat dan anda jangka ini lekuk 4, anda pendekkan dia tak sampai 1618. Dia kepada struktur besar. Anda kena faham struktur besar tu. Besar kita jangka apa? Kalau ini ABC melengkapkan W, anda cuma letak 100% atau 1, 2, 3, 6. Faham tak? Satu kita tengok 5-3 atau 3-3 tadi. Yang awal yang besar tu. Baru lebih kecil. Dia masalah yang selalu saya hadapi adalah mereka yang cuma buka H1, dia lukis satu struktur. Lepas ni betul tak lukisan saya? Saya akan jawab saya tak tahu. Yes. 3 dalam 3 ni kena ada separation. Sama seperti kalau dia impas dan motif. Tu tak boleh bersilang. Dalam satu ni, kita belum masuk impas. Kejap tu. Tak nak orang confuse. Okey. Lekuk 4. Lekuk 4 syarat minimum sama 14.6. Tetapi untuk analisa, kalau lekuk 2 tadi 38.2, sini 23.6 Fibonacci retracement. Kalau marking, yes, sampai 5 saja. Dia tak ada 6, 7. Kalau saya sampai ribu-ribu. Kalau elite wave sampai 5 saja. Betul? Jangan percaya dengan elite wave. Saya percaya kepada Fibo. Elite wave ni, percaya tak saya boleh lukis ini ke bawah? AC9. Tengok. Saya lukis macam ni. Okey. Siapa yang kata saya salah kalau saya buat macam ni? Ni lah cycle. Boleh tak saya lukis macam tu? Dia berseluruh hukum elite wave salah tak? Tak salah kan? Kan? Tak salah kan? Dia 5-3 je. Tak salah. Satu lagi adalah kalau saya lukis macam ni. Ni apa yang kita sedang lukis sekarang. Ni apa kita sedang lukis sekarang. Tengok, kalau elite wave apa-apa boleh lukis. Ke bawah boleh, dari sini ke bawah boleh, ke atas boleh. Ataupun satu lagi, ada banyak yang boleh dilukis kat situ. Ada banyak boleh lukis kat situ. Macam ni. Ni tak dapat. Nak buat sini. Lepas tu A, B dan C. Ini sebagai flat. A, B dan C. Ini sebagai flat. Tak
Tak salah pun. Ini pecut. Pecut ke mana saya pun tak tahu. Kalau dia macam ni. Pecut. A, B dan C. Sepatutnya orang ambil benda tu kali. Position sizing model tu. Itu bagi saya, teknik-teknik semua ni, apa-apa boleh. Anda buat SND, anda buat gun, anda buat apa juga support resistance. Semua boleh. Dia kepada apa yang anda nak fittingkan. Boleh. Technical, anda boleh pilih tool yang menyokong kepada anda punya view. Anda boleh guna apa-apa pun untuk nak, ini boleh ke bawah, ini boleh ke atas, ini boleh ke kanan je. Dia tak boleh ke belakang. Perang, tak tahu perang ke apa jadi. Sebab itu, jangan main seronok lukis dia, Ustaz. Kena faham apa kita lukis dan apa impact dia kepada pasaran. Satu tak dapat nak lukis, main lukis letak je indeks jatuh bersuk, tak dapat. Ada maksud dia. Okey, ini 23.6 lekuk 4. Maksudnya 3 lekuk kat sini. Kalau kita jangka motif, dia tak boleh menakawi 50%. Kalau kita jangka impas, dia tak boleh masuk 1. Okey, impas. Kenapa kita dok sebut impas ni? Impas ni maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada separation. Ingat mengenai yang bercerai ni. Dia tak boleh bertindih. Okey, now lekuk 5. Lekuk 5, 3 cara kira. Yang pertama, 5 panjang ini sama dengan lekuk 1. Yang kedua, lekuk 5, kalau kita ambil Fibonacci retracement, sepanjang lekuk 4, sini 100%. Lekuk 5 di antara biasanya adalah 1, 2, 3,6. Maksudnya panjang lekuk 5 ni berbanding dengan 4 sebanyak 23.6% lagi panjang daripada lekuk 4. Okey? Dan yang ketiga, kita ambil Fibonacci dari bawah ni kepada 3, kepada 4, lekuk 5 adalah 618% Fibonacci extension. Kalau dari bawah ni, tarik Fibo ke lekuk 3, balik kepada 4, sini adalah 618. Itu adalah 3 cara untuk kira lekuk 5. Sebab itu payah nak cek lekuk 5. Mana satu dia nak ikut? Lazimnya kita akan ikut 2, 3, 6 ni. Lazimnya. Kenapa itu penting? Jadi bila anda tarik Fibo dan jangkakan lekuk 5, 1, 2, 3, 6, yang dalam ni tadi 1, 2, ni. Kalau anda tarik dan anda dapati lekuk 3 ni 4, 5, anda ikut syarat-syarat semua Fibo tu, dia tak tembus pun lekuk. Katalah anda sedang jangka lekuk 3 kepada 4. Okey, lekuk 3 kepada 4. Sekali lekuk 1 pendek lekuk 2. Lepas ni kita break. Dalam dia, ni 1. Ni lekuk 2. Anda sedang jangka ini 3, ni 4. Dan anda sedang jangka yang besar dia adalah 5. Dan 1, 2, 3, 6 level dia sini. Apa yang anda akan buat? So, kalau anda tarik lekuk 3 kat sini akan definitely break 1618. Nampak tak? 4 pula dah cukup syarat. 2, 3, 6 dah sampai. Anda dapati sini adalah, katalah ini adalah primary. Ini adalah anda guna intermediate. 1 dan 2. Okey. Anda sedang jangka 3. Tapi bila anda tarik Fibo, 3, 1618 ni lebih. Apa anda buat?
Ni benda tak jadi lagi. 3 ni kita tekan jangka 3. Apa anda buat? Anda tarik 198 ni lebih ni. Ini lebih. Ni definitely lebih. Sedangkan ada jangka lekuk 5. Sifat lekuk 5, momentum dia adalah lebih rendah daripada lekuk 3. Itu lazim, secara kelaziman. Tapi kalau lekuk 5 ni adalah impuls, dia tak perlu, dia boleh buat, dia tak perlu berakhir dengan divergence. Motif yang kena berakhir dengan divergence. Apa yang anda buat kalau macam ni? Anda sedang jangka lekuk 3. 3 dalam, 3 biru. Tapi 3 biru ni jauhnya. Kita berhenti rehat dulu, fikirkan jawapan dia, kita sambung selepas ini. Kita berhenti rehat dulu. Fikirkan macam mana anda nak solve problem ni. Okey, kita berhenti rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi sebelum kita break tadi, saya tanya soalan yang berikut ya. Sekiranya anda jangka 4 kepada 5 dan ini juga adalah applicable kepada sekiranya anda menjangkakan ini lekuk 1. Tapi 1 ni payah sikit nak tengok. 5 yang senang. 1 tu payah nak tengok. Okey. Jadi 1, 2 dan anda dapati 3 dia. Bila anda tarik dan 3 ni dia nak kalau anda tarik, kalau anda nak dia sampai 1, 2, 3, 6 anda kena tarik 3, 4, 5. 3 kat sini panjang sangat. Lebih daripada 1618 ataupun lebih. Apa yang anda akan buat? Benda pertama yang anda nak lihat adalah kepada time frame yang membuat 3, 4, 5 ni tadi. Benda pertama yang anda nak tengok, bila 1 ni terbentuk, adakah RSI dia masih dalam divergence? Okey, 1 jadi macam ni. Okey, divergence 3 dia. Ni. Ini belum lagi break. Divergence 3 ni. Ini semua bawah daripada yang tertinggi membentuk lekuk 3. Itu benda pertama. Kita tak masuk momentum, tak sempat kita cerita indikator ini. Okey. Itu yang pertama sebenarnya lah. Yang kedua adalah, apa yang anda buat kalau ini berlaku adalah, anda akan kecilkan dia punya fractal. Ya, ini kita sedang jangka primary kan. Primary. Maksud saya table-table ni Mana table dia? Table ni. Kita sedang jangka primary dekat sini. Jadi dalam dia intermediate yang biru ni. Jadi apa yang anda buat adalah, instead of 1, 2 yang primary, yang 5 dalam 4 kepada 5 ni kan. Dia akan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Instead of anda, jadi 5 yang dalam ni adalah primary, adalah intermediate. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi disebabkan oleh 1618 tadi, apa yang anda buat? Benda pertama yang anda buat adalah anda akan kecilkan fractal ini kepada yang merah. Maksudnya anda sedang melihat pecahan 1 tu dulu. Pecahan 1 ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, itu print out, Ustaz. Benda tu ambil masa. Even orang yang dah bertahun buat edit wave, dia akan refer balik table tu. Dia akan, even anda dah buat 5 tahun, kecuali anda macam saya menghadap hari-hari, itu lain. Lazimnya orang print out.
dan refer balik. Save sebagai wallpaper phone lah. Saya ada buat jawapan kepada Nabil dalam grup Discord, kan? Dia sebenarnya nombor Roman dia, nombor Roman yang paling kecil kepada yang paling besar, yang X, V tu kan. Okey. Jadi ini kita akan kecilkan kepada fraktal dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kita extendkan 1 dulu. Lepas tu baru dia lengkapkan 1. Maksudnya sini lah. Ada tadi kira kan? 1, 2. Jauhnya 3 aku. Boleh tak dia jadi? Boleh. Tapi bila kita analisa, kita buat macam tu. Kita akan jangka macam ni dulu. Kita sekarang ni dekat sini. I'm talking about kita sekarang ni berada dekat sini. 1, 2. Jadi itu langkah pertama kita buat. Of course kita akan refer kepada divergence dulu lah. Selagi dia tak terbatal, kita tak extendkan 3. Tak apa, lepas ni kita cerita pasal extension. Nanti kita akan cerita pasal extension. Boleh, kaitan Fibonacci dan juga kepada Elliott wave. Okey, jadi lekuk 1 tadi, 2, 3, 4 dan 5, dan kaitan-kaitan Fibonacci dia. Okey, 38.2 paling bila kita untuk analisa 100%, 1618 untuk motif, syarat untuk valid 618, 14.6 untuk valid 14.6, 23.6 untuk analisa, 5 sama dengan 1, 1, 2, 3, 6, 618 Fibo extension, the whole thing. Boleh? Now, kita masuk kepada struktur yang membawa kepada arah seterusnya dikenali sebagai diagonal. Kita dah cover mengenai yang pertama tadi adalah impulse. Yang kedua adalah kepada motif. Apa yang lazim untuk impuls dan motif ni? Apa yang sama untuk impuls dan motif ni? Lazimnya untuk impuls dan motif, bila anda tarik channel, dia lazimnya akan break channel. Sambung channel 2, 1 dia akan break channel. Sabtu ada nampak dalam nota saya benda ni. Channel ni. Motif. Motif dan impuls. Lazimnya dia akan break channel. Ni channel dia. Lazim ni. Okey? Itu adalah untuk impuls dan motif. Lazimnya dia akan break channel. Ataupun bergerak dalam satu channel. Itu yang trending, yang amat lah. Dua dia kecil kan. Itu boleh berlaku kalau dua kecil. Kalau dia dua dia kecil kan, channel dia bergerak macam ni je. Bergerak channel dia tak break channel, itu trend yang amat kuat. Tu yen pair selalu jadi macam tu. Ataupun saham yang selalu jadi macam tu. Okey. Now, kita masuk yang ketiga, iaitu diagonal.
Diagonal lain sikit daripada impulse dan motif. Struktur dia, subwave dia boleh terbentuk oleh 5, 3, 5, 3 dan 5. Ini yang biasa. Ataupun yang kedua, dia terdiri daripada 3, 3, 3, 3 dan 3. Dua jenis diagonal. Yang pertama dikenali sebagai leading diagonal. Leading diagonal lekuk 1 ataupun lekuk A dalam zigzag. Leading diagonal. Diagonal ni, apa yang lazim berlaku adalah dia langgar salah satu syarat daripada impuls dan motif. Nak jadi impuls tak boleh, nak jadi motif tak boleh. Sama ada 4 dia masuk 1 ataupun cantik dah dia macam motif, tapi lekuk 5 dia tak ada divergence. Ya. Ada lain sebenarnya, tapi dalam sangat tak perlu Kimi. Dalam sangat tak perlu. Saya ada pecahan itu tak perlu. Kalau nak cerita channel saja, kita akan ada dua lagi sesi. Tak payah. Tak perlu pun. Gunakan Fibonacci je. Okey. Satu sifat diagonal. Okey, seperti yang Kimi sebut tadi, di sinilah lazimnya anda akan melihat pattern. Sama ada channel, sama ada whatever lah channel, whatever yang pattern yang anda boleh letak. Whatever yang anda letak, apa-apa lain lah. Apa-apa pattern lah. Semua tu berlaku dekat diagonal. Ataupun dekat correction 2 dan 4. Tapi bila anda melihat 5 lekuk, itu adalah pattern untuk diagonal. Leading diagonal. Ending diagonal pun sama. Tu dekat lekuk 5. Ni dekat lekuk 5. Dia langgar salah satu syarat. Cuma syarat asas yang dia tak boleh langgar, 3 tak boleh paling pendek. Tu tak boleh. Okey. 2 tak boleh bawah 1. Itu tak boleh langgar. Okey, dua syarat ni tak boleh langgar. Saya tak guna alternation. Alternation bagi siapa yang guna edit wave, alternation tu adalah 2 bila 2 dalam, 4 sikit. Bila 2 sikit, 4 dalam. Saya tak gunakan benda tu. Alternation. Yang kedua saya tak guna adalah truncation dalam motif. Truncation ni maksudnya 5 kat sini tak break 3. Kalau orang lain lukis edit wave, dekat goal kat sini, dia mungkin lukis sebagai truncation. Dekat goal kat sini. Ini mungkin dia lukis sebagai truncation. Maksudnya ini ini dia lukis ke bawah. Dan dia katakan ini adalah 5. Ini tembus. Silver. Ni break. Kalau ni break tak dapat. Kejap, tengok. Dia break ke tak? Ni tak break. Tak break satu point. Tak break. Dia boleh letakkan 5 kat sini. Dia kata dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Okey. Dia boleh lukis macam tu. Saya tak lukis macam tu. Kalau itu berlaku, kita akan letak 3 macam ni. Dan ini adalah 1, 2, lepas tu jatuh ke bawah. Okey. Soalan Ustaz Jebeng. Apa jadi kalau dalam ni pun diagonal? Anda memang tak dapat cari lekuk 3 dia. Tak dapat.
Dalam ni pun diagonal. Anda jumpa ni. Boleh berlaku. Semua ni diagonal. Faham tak Ustaz? 1 diagonal, 3 diagonal, 5 diagonal. Dan maksudnya keseluruhan struktur ni, dia tak boleh melengkapkan struktur 3. Dia tak boleh jadi 3. Dia adalah 1, 5, A atau C. Boleh Ustaz? Kalau anda dapati dalam ni memang tak ada cara. Aku cari 3. Bila anda nak melukis, benda pertama anda cari yang ni. Itu 3. Kalau dalam cat tu memang tak jumpa. Memang tak ada. Diagonal boleh trade. Kalau ada incomplete sequence, trade lah. Kebanyakan pasaran untuk forex adalah diagonal. Kebanyakan. Sebab sifat 3-3 tadi Nabil. Boleh? Ingat, the thing is, anda ingat dari besar ke kecil. Kecil melengkapkan yang besar. Itu je, dia macam brokoli. Dia macam beranak pinak bentuk sama je. Yang besar melengkapkan yang kecil, kecil melengkapkan yang besar. Anda kena fikir daripada, kalau macam Fibo tadi kan. Anda tengok yang besar, had mana dia, yang kecil sampai ke tak. Kalau tak sampai, kita extend. Itulah benda dia. Okey. Ada soalan untuk yang ni? Yang saya ceritakan tadi adalah something yang dalam motif dan juga structure impulse, iaitu sifat extension. Satu saya ceritakan Fibo dulu. Sifat extension. Extension berlaku 3 tempat. Sama ada dekat lekuk 1 extend, ataupun lekuk 3 extend, ataupun lekuk 5 extend. Extension boleh berlaku dalam 3 bentuk macam ni. Lazimnya dalam pasaran saham, dalam pasaran currency, dan juga dalam dalam dua ni lah, saham dan juga currency, anda melihat extension berlaku dalam lekuk 3. Okey? Tengah kopi cat silver. Ada masanya dalam chart komoditi anda melihat extension berlaku dalam lekuk 5. Kelazimannya kita akan extendkan lekuk 3. Kelazimannya, lazimnya kita akan extendkan lekuk 3, bukan lekuk 5. Okey? Boleh? Maksud extension dekat situ adalah lazimnya anda akan melihat 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila berlaku extension, anda dapati dalam ni, 3 dalam ni ke, 1 dalam ni, extend lagi. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Faham? Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Anda pecahkan lagi. 3 dia duk break RSI. Anda naikkan 3 dia lagi. Extendkan lagi yang belakang. Sama juga dekat sini. Dalam ni, ada lagi pecahan dia. Break lagi, break lagi. Sama juga dalam ni. Itu extension. Extension ni, terutamanya bila anda sedang melukis lekuk 3 kan. 1, 2. Anda sedang jangka ni 1, ni 2. Anda sedang jangka 3. Okey.
Tiba-tiba satu kat sini ke metode je. Dua dia ke metode je. Lepas tu 3. Kalau anda tarik Fibo ni, dia sampai 100%. Dan anda jangka ini adalah impuls biasa. Ini 100. Anda tarik 3, tak sampai. Dan anda extendkan yang ini. Maksudnya, anda extendkan. Tambah lagi lekuk dia. Tambah lekuk dia. Jadi kecilkan dalam ni, instead of 1, 2, 3, anda buat 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5. Supaya dia sampai 100% tu. Itu extension. Sebab itu Fibo tadi dulu. Fibo. Kalau orang tanya macam mana kita tahu dia extend bang? Fibo. Macam mana kita tahu dia extend? Fibo. Selain daripada Fibo ada satu lagi iaitu kepada momentum. Di mana momentum break. Saya rasa tak sempat hari ni kita nak cerita benda tu. Saya nak cerita pasal corrective cycle lah pula. Boleh? Bila nak entry time extension? Entry semua benda ni, Bat. Semua benda ni. Low, high, higher low, high high. Itu je. Okey. Ni soalan bagi mereka yang dah belajar Elliott Wave bertahun-tahun. Ni terutamanya bagi mereka yang dah buat bertahun-tahun Elliott Wave. Benda ni anda tak akan dengar mana-mana orang cerita. Siapa yang dah buat Elliott Wave bertahun-tahun kat sini? Yes, 3711 tu kaedah entry extension. Dalam nota tu semua, Bat. Selagi dia tak break ni, tak ada apa, ni boleh turun ke bawah. Kan? Selagi dia tak buat structure, selagi tu tak ada apa. Sebab kita tak nampak trend. Faham? Fibonacci tadi. Fibonacci. Tu yang saya duk tekankan Fibonacci. Macam mana kita tahu extension? Nak tahu benda paling susah dalam Elliott Wave adalah ini. Extension. Jadi di situlah jawapan dia ada dua. Yang pertama Fibo level. Kalau Fibo dia tak sampai, kita extendkan. Apa lekuk tu? Lekuk 1. Okey, kita tak extend jauh. Apa lekuk tu? Lekuk 3. Okey, kita extend jauh. Apa lekuk tu? Lekuk 5. Kita tak extend jauh. Itulah kepada cara nak pilih fractal. Tu tak ada orang cerita benda tu. Anda bayarlah kat mana-mana luar tu. Orang tak cerita benda tu. Tak ada orang cerita benda tu. Saya dulu cari benda tu mana. Orang ditanya pun dia nganga. Sampailah bila saya baca buku pasal Fibo extension, Fibonacci, then barulah dapat kaitkan fractal tu. Sebab ramai orang dia ingat Elliott Wave tu itulah rahsia dia, iaitu mapping 5-3 saja. Tak. Elliott Wave tu jangan percaya dia. Bila anda cuma pakai Elliott Wave pure, sesat jauh. Sebabnya lukis apa-apa boleh. Atas boleh, bawah boleh. Macam mana kita jadikan dia objektif? Tu yang cara dia. Dia tak dapat nak buat. Saya tinggalkan Elliott Wave. Saya bagi tahu betul. Saya belajar ni 1999. Saya tinggalkan dia. Mengarut. Naik tak juga. Turun tak tahu. Lukis atas boleh, lukis bawah boleh. Tak dapat. Apa yang kita buat adalah kita kena kaitkan dia kepada jangkaan struktur berdasarkan Fibonacci. Kena masukkan
faktor Fibonacci. Di situlah kita tahu dia dah lengkap ke, dia nak pergi lagi ke, dia nak reverse ke. Fibonacci dia. Sebab itu orang tanya saya, gold boleh tak sell? Tak. Tak dapat. Sebab weekly gold dah sampai, daily gold dah complete. Sekarang nak ke mana? Yes, kita jangka a bit of US dollar strength, gold ke bawah. Itu time frame kecil, tapi anda tahu ada sedang lawan trend. Sekiranya ada incomplete bila berlaku correction, boleh. Tapi sekarang ni tak ada, baru satu turun ke bawah. Jangan. Okey. Dalam erti kata lain, anda tak jangka hujung benda ni. Kita tak tahu. Sebab yang 5 ni simple saja saya tukar jadi 3. Nampak? 5 kat sini senang je saya tukar jadi 3. 1, 2, 1, 2. 3 jadi kau. Kau tunggu hujung ni. Untuk nak short. Entah dia extend lagi ke atas. Bila benda yang sedang trending, jangan jangka hujung dia. Faham? Kita akan sentiasa extendkan trend. Kecuali ini melengkapkan C contohnya, di mana struktur besar dia merupakan correction. Itu lain cerita. Dan ada jangka hujung dia kat mana. Berdasarkan struktur besar. Bukan berdasarkan yang dalam ni. Ya, benda yang trending jangan jangka hujung dia. Okay, now. Tu yang saya sebut ni Ustaz. 535. Sekarang ni kita masuk kepada struktur correction. Motif ada soalan tak? Untuk yang trend tadi. Yang trend saya letak sini ya. Di mana kita ada 3 jenis. Iaitu impulse. Yang kedua adalah motif. Dan yang ketiga adalah diagonal. Dia benda yang tengah mencanak. Kenapa nak sell? Weekly dia sampai 100%. Ini adalah untuk Eugene. Okay, untuk UJ. Weekly, monthly dia. Monthly ni sampai 100%. Structure ni. Sampai 100%. Okay. Sini structure 5-3. Ni 5. Ini jelas adalah 5 structure. Kenapa kita masih lukis ke atas? Sebab dalam ni kita baru saja nampak 1, 2. Selepas 5-3 kita akan jangka 5 di sebelah sini. Sini 3. Sini kita jangka 4. Dan akan buat 5. So kalau saya nak reversekan ni ke bawah, itu negatif US dollar dynamic ataupun positif yen dynamic. Indeks tak naik ke atas. Faham? UJ jatuh, indeks tak dapat masuk lekuk 3. Simple je dia. Ni dah sampai 100%. Dan kita jangka correction. Sequence nanti dulu. Structure dulu. Structure pun ramai tak tahu, Nabil. Macam mana kita nak masuk sequence? Structure dulu structure dulu. Baru kita masuk sequence. Structure dulu. Satu dulu. Tak sempat habis hari ni, insyaAllah minggu depan bila kita start balik ni.
Okay, now, correction. Corrective structure terdiri daripada dua kategori. Yang pertama adalah simple. Simple terbahagi kepada tiga. Zigzag, iaitu struktur 5, 3 dan 5. Okey, ditandakan dengan A, B dan C. Yang kedua adalah struktur flat. 3, 3, 5. Okey, ada tiga bentuk. Ini adalah regular flat. Sebab ditandakan dengan A, B dan C. Ni yang Fibonacci 85.4 dulu. Okey. Dan yang ketiga adalah struktur triangle. Iaitu A, B, C, D dan E. Ini adalah triangle. Ditandakan dengan A, B, C, D dan E. Okey, now. Kaitan Fibonacci dan struktur dalam korektif. Okey, yang pertama, lekuk B di sini, sifat dia sama seperti lekuk 2. 38.2 ataupun lebih besar lagi. Okey, lekuk C dijangka lengkap dalam zon di antara 100 ke 1618. Fibo extension A dan B. Satu yang tak ada dalam buku. Area 618764. 618764. Di mana area ni anda menjangka, bila sedang menjangka zigzag, hendaklah berlaku satu retracement. Kena ada reaksi. Kalau dia terus tembus 618764, ini mungkin adalah ABC yang lagi besar. Boleh? Okey. Itu zigzag. Yang kedua, B dalam flat. B dalam flat, dia boleh melangkaui A. Kalau dia melangkaui A, itu adalah sama ada running flat ataupun expanded flat. Regular flat, di mana B tak lepas daripada permulaan A, hendaklah sama ataupun lebih besar daripada 85.4% Fibo retracement A. Tajuk tematik dan timestamp. Saya tak pernah tengok video-video. Saya tak suka tengok video-video saya. Bukan apa kali. Nanti nampak kan, hari ni lipstick tak cantik. Kena pakai lipstick baru. Habis duit aku duk beli lipstick. Kononnya. Contoh. Okey. Masalah dengan flat ni adalah lekuk C. Ni masalah dengan lekuk C ni. Okey, beza dia zigzag adalah
Ini adalah struktur 5, 3, 5. Flat adalah struktur 3, 3, 5. Triangle adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Tak tengok movie sendiri. Oh, macam pelakon. Eyeliner lagi. Lari jauh-jauh. Dia kalau malam-malam 50, 50. Faham, tak faham jangan tanya. Okey. 50 Boleh? Okey. Struktur untuk flat ada 3 jenis jadi masalah dengan flat ni C ni. Boleh minta diskaun orang bagi 50 Yang C ni dia boleh pergi mana-mana. Apa barang kongsi lipstick dia ni? Beli lipstick sendiri ke SMB? Okey. Ni ada kaitan dengan, ingat tak? Kalau ini adalah struktur 2 ataupun 4. Ingat tak? Ataupun even ini adalah B. Ni 38.2, 236. Tu yang tadi tu. 100% dia. Ya? 1, 2. Dalam ni. Ini A, ini B, ini C ni tadi. Kalau tengok C tak sampai 236, tak sampai 38.2. Tak. Itu belum habis tu. Bukan A ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ataupun ni jadi W, X dan Y. Faham? Ni saya rasa yang bab ni ramai senang faham. Yang bab sebenarnya yang susah yang extension tadi. Tapi saya pelik. Kan? Extension tak ada orang tanya. Saya paling confuse saya dulu bila belajar ni adalah extension. Sebab ini simple. Untuk correction simple. Extension tu yang payah. Kan? Kalau yang ini nampak cat bercelaru je. Itu correction. Dia yang naik macam ni. Kita nak enter bila pakai trailing. Bila pakai trailing, bila dia buat correction, baru kita nak enter. Kita tahu tak dia sampai ke tak. Tu yang susahnya. Dia pergi lagi ke tak. Apa yang confuse kan? Tu je lah. Fibonacci dia. Fibonacci dia. Dan jumlah lekuk dia. Kalau jumlah lekuk dia yang pertama adalah 5, kita jangka A, B, C. Kalau jumlah lekuk yang kedua adalah yang pertama adalah 3, kita jangka sebagai W, X, Y. 5 mana 3? Okey, tengok nama dia. Simple. Simple tu maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ataupun A, B dan C. Contoh dia gelap A, B dan C. Boleh? Okey. Triangle, sama ada dalam ni ada lagi zigzag, ada lagi flat dalam-dalam ni. Ataupun W, X, Y. Dalam-dalam ni. Tu triangle. Now, nama pun simple. Maksudnya dia ada 3 je. Ataupun dalam case triangle ada 5. Itu triangle. Now, yang kedua, kategori kedua adalah kompleks. Okey. Kompleks adalah gabungan 3 benda ni.
adalah gabungan tiga benda ni. Iaitu, yang pertama adalah double correction. Nama pun double. Double. Ya, W, X dan Y. Bermaksud di mana pergerakan di sini kita ada dua correction dengan satu connector. Ini satu connector yang menghubungkan dua correction berkenaan. Sama ada correction di sini adalah zigzag ataupun flat. Correction di sini adalah zigzag ataupun flat ataupun segitiga. Dan correction di sini adalah zigzag, flat ataupun segitiga. Segitiga tak boleh dua kali. Macam mana kita nak tahu dia berlaku double? Yang pertama, level pertama di sini ditandakan dengan W, X dan Y. W ni dia tak sampai 100%. Itu lazimnya yang pertama. Ingat, zigzag tadi ya, 100%. Yang kedua, kalau kita jangka lekuk 2, dia tak sampai 38.2. Kalau kita jangka lekuk 4, dia tak sampai 236. Kalau kita jangka lekuk B, dia tak sampai 38.2. Tu boleh jadi WXY. Faham? Itulah kaitan dengan Fibonacci. Okey, satu tip. Anda nak lihat divergence dekat yang pertama ni. Sama ada sini adalah A, B atau C ataupun W, X dan Y yang kecil lagi ya. Anda nak lihat di sini berlaku divergence. Kaki pertama tu. Kalau kaki pertama ni tak ada divergence, then kita mungkin akan truncated ke atas ataupun ini merupakan struktur lain, dia tembus terus ke bawah. Yang tempat A ni. Ini semua dalam nota. Yang di sini kena ada divergence. Tu je W ni Nabil. Dia 1, 2, 3. Satu nampak ni nota pun 3. Kalau zigzag dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia merupakan flat 1, 2, 3, B dia tinggi. B dia tinggi. Ni pun boleh jadi WXY. Ni pun boleh jadi WXY. Tu yang susahnya dengan flat ni. Sebab itu dia tak dapat cuma jangka macam ni. Dia kena ada, tapi tahu dulu struktur dia. Sebab itu anda kena menggunakan korelasi. Yang kawan-kawan lain dia akan buat berapa lekuk. Tu dia. Sebab jumlah lekuk akan sama. Arah dia boleh berbeza. Jumlah lekuk akan sama. Okey. Kalau untuk WXY, tu masalah dengan WXY dengan flat tu. WXY, dia boleh sampai 85.4. Kalau B tu cuma 3 lekuk, macam mana jadi 5? Nabil, kalau B tu cuma 3 lekuk, tak dapat jadi 5. Lekuk 5 kena ada 5 lekuk. Itu motif wave. Itu adalah impulse structure. Mana soalan tu tadi? Zul.
Tu masalahnya, WXY, X kat sini dia boleh sampai 85.4. 85.4. Cumanya dia tak boleh tembus atas. Macam flat dia boleh tembus atas 3 lekuk. Dia boleh tembus atas. Macam flat. Tapi WXY dia tak boleh tembus. Maksudnya X kat sini tak boleh tembus atas ni. X atas ni. Dia boleh sampai 85.4. Lebih daripada tu, higher chances untuk kita melihat flat. Antara yang lazimnya juga untuk flat adalah anda lihat RSI dia. RSI dia berbentuk flat. Satu nama dia flat, faham? Sebab momentum dia flat. Ni maksud saya. Mana yang kita akan contoh dekat chart. Kalau kita tandakan sebagai flat, apa yang flat? Ni. Dia punya ni apa ni? Silver. Dekat sini B dia di flat. Structure kat sini flat. Dia boleh sampai 85.4. Tapi tak boleh lebih daripada permulaan tu. Dia rata, dia sideway. Dekat RSI lazimnya dekat Storch anda akan nampak B ni break. Tapi dekat RSI dia tak mencanak. Lazimnya. Ni cantik pula contoh dia. Saya boleh tarik ni. Kita tengah buka chart silver tadi kan. Ni B. Ni boleh buat 5. Tapi kalau kita kira satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh je cilok. Kita buat flat dalam ni. A, B, C. Maksud saya sini Setakat elite wave tipu apa pun boleh. A, B, C. Macam mana dia boleh jadi flat? Tu jadi flat saja. Elite wave tak ada apa. Seriously. Saya selalu senyum je tengok. Bila cuma buat elite wave, tak dapat. Dia kena dibuat dengan dinamik. Mustahil. Seriously. Satu bila orang hantar chart kan, UJ, dia hantar UJ. Saya minta dollar index, saya minta index dengan punya chart kat dia. Dan saya tengok chart UJ dia. Masuk akal ke tak? Masuk akal ke tak dia lukis macam tu? Dia buat indeks nak masuk lekuk 3 ke atas. UJ pecut ke bawah, dolar lemah. Habis. Tengok belakang-belakang ada tak benda tu berlaku. Tak pernah wujud lagi. Indeks naik 1618. UJ pecut ke bawah 1618. Habis. Garu kepala ada, dapat garu kepala. Situ kita tahu. Dia lukis, dia memikirkan market ataupun dia cuma lukis. Kalau setakat lukis, bagi je cat, lukis je. Semua betul. Tu yang kalau tanya soalan kan, betul tak cat saya lukis ni? Selagi tak langgar hukum elite wave, betul. Betul. Tak salah. So, benda dia logik je Ustaz. Kalau anda fikir apa yang saya sebut selama ni, benda tu adalah benda logik. Faham tak? Benda logik. Anda fikirkan logik dia. Dia benda logik. Lukis balik cat saya ni. Anda akan nampak apa kaitan semua ni. Semua lekuk ni, Fibonacci dia, semua berkaitan. Bukannya kita main lukis dia. Okey? X ya. Satu lagi adalah WXY. Kat mana lagi saya nak tulis ni? Tempat dah tak ada dah. Satu lagi adalah W ataupun triple. W, X, Y, X dan Z. Okey.
kaitan dia dengan Fibonacci. Jadi untuk WXY ni tadi, Y dia kita target 100% sama. Kecuali ujung dia adalah hujung segitiga. Ini jarang jadi. Ini jarang jadi. Segitiga dalam WXY bukan tak pernah jadi, tapi ini sideway market yang teruk betul. Tak dapat nak trade dia. Okey. Triple adalah W, X, Y, X dan Z. W, X, Y, X dan Z. Di mana lazimnya anda tahu dia berlaku triple apabila kita tarik Fibo, bukan saya pen ni tak keluar. Y ni tak sampai 100%. Anda jangka sini tadi sampai 100% kan, macam tadi ni yang ini Y kita jangka 100%. Sekarang ni dia turun ke bawah, dia tak sampai 100%, lepas tu naik. Lepas tu dia ada lepas tu Yang sini saya dah tulis ni. Yang sini yang di sini dua ni tiada divergence. Maksudnya RSI sini buat low, turun, naik, turun balik, lebih rendah. Okey. Belum lagi. Kita tahu dia turun lagi kalau kat sini A kat sini berlaku divergence. Faham? Dia turun kat situ dan macam ni. RSI kan? Kunci dia RSI sebenarnya. Dan bila correction ni banyaknya kunci dia RSI. Okey, dan dalam ni sendiri dia ada divergence. Dalam ni, dalam ini. Tak apa. Saya tak suka lukis yang ni. Saya akan lukis WXY. Ni pening nak dengar yang ni. Okey, syarat dia ketiga-tiga ni, bila kita ambil Fibonacci dia, dia tidak melangkaui, mana mouse ni? Dia tidak melangkaui 100%. Kalau Z dia lebih daripada 100% habis. Tak, bukan. Dah tulis kat situ dah. W kepada X. Sama ada kita tarik Fibonacci daripada WX yang pertama ataupun WX yang kedua. Faham tak? Anda tarik di sini, dia tak sampai 100%. Tarik Fibo sekali lagi, sambung Fibo kat sini. Okey? Dan anda dapati dia tak sampai 100%. Dia tak melangkaui 1618. Masalah dengan WXYXZ ni, jumlah lekuk dia adalah 5. Satu kita tak pakai dia. Saya akan lukis dia, lepas tu saya buang dia. 1, 2, 3, 4. Ni cara mengira dia. Tahun ni pergi cuti Siam atau Kelantan. Seeloknya pergi Mekah kali. Seeloknya lah. Tu afdal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu sistem kita digelar 3, 7, 11. Demam sebenarnya. Faham? Cara kira benda-benda ni adalah
Ni 1. Ni 2. Jumlah lekuk. Ni 3. Lepas ni ini ikut arah balik. Trend kan. Ini 4. Dia tak kira pecahan dia. Ni 5. Ni 6. Ni 7. Ikut arah balik. Ni 8. Ni 9. Ni 10. Ni 11. Jadi sebab tu kita kira dia sebagai 11. Untuk structure correction ini pula, sini 1, sini 2, sini 3. Ikut arah balik 4. Tak kira pecahan dia. 4, 5, 6, 7. Sini 7. Itulah yang saya duk sebut 3, 7, 11 tu semua. Kalau kita tengok structure flat 3, 3, 5. Tak kisah. Susah sangat nak tengok flat. Tengok ni ni dikira sebagai 1, 2, 3. Apa yang saya lukis tu? Apa yang saya lukis tu? Yang saya tulis 1, 2, 3 tu. 3, 7, 11. Hari ni tak sempat nak cover ni. Hari ni 2 minit lagi. Yang paling best 100% bila berlaku incomplete sequence. Paling banyak structure dalam market WXY. Itu paling banyak. Terutamanya untuk currency. Paling banyak. Apa yang saya tulis tu? Ini adalah momentum. Momentum. Di mana anda melihat reset dalam Stoch. Di mana RSI anda nampak 2 channel. 2 channel ikut